Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua murid-murid. Okey, untuk minggu ni kita akan masuk ke tajuk yang baru, iaitu tajuk dia adalah tajuk cahaya, sifat-sifat cahaya. Okey, sebelum kita mula belajar, cikgu harap kamu boleh sediakan, boleh buka siap-siap buku latihan kamu, buku ni, buku kuning ni. Buku kuning yang beli kat buku kuning ni, muka surat 43. Okey, so kita nak buat latihan hari ni. Sambil nanti cikgu akan terangkan. Okey, buka dulu muka surat 43. Boleh pausekan dulu video ni kalau kamu nak cari dulu buku tu. Pausekan sekejap, lepas tu baru sambung, okey? Okey, cikgu harap kamu dah buka dah muka surat 43. Okey, tajuk hari ni kita akan belajar tentang sifat cahaya. Okey, sifat cahaya yang pertama kamu boleh nampak dekat kotak warna biru ni. Dekat skrin ni kotak berwarna biru. Dia kata cahaya bergerak lurus. Boleh faham? Itu sifat cahaya yang pertama. Kamu kena ingat, cahaya dia bergerak lurus. Okey, cahaya kelihatan bergerak daripada sumber cahaya. Pergerakan ini adalah dalam garis lurus. Sebagai contoh dia kan, cikgu terangkan, kalau kita buka lampu daripada lampu suluh, torchlight. Seumpamanya contoh kalau ini torchlight, ni remote. Kalau contohnya ini torchlight, kalau cikgu hidupkan switch daripada torchlight ni, lampu akan daripada sini mentol, dia akan keluar ke arah sana. Dia akan bergerak dalam gerakan lurus. Itu sifat cahaya yang pertama. Sama macam dalam gambar ni, kamu tengok gambar yang warna hitam tu, orang tu suluhkan lampu cahaya kan. Nampak tak? Cahaya tu bergerak satu arah saja. Dia tak ada pula gerak kona-kona ke, gerak bengkok ke, tak ada. Cahaya bergerak lurus. Seperti contohnya lampu rumah kamu. Kalau kamu hidupkan lampu rumah kamu, cahaya bergerak daripada atas turun ke bawah. Sebab itulah rumah kamu boleh cerah. Ada ke cahaya daripada atas tu, kamu hidupkan lampu, dia bergerak lagi ke atas? Tak ada kan? Sebab apa? Sebab itu adalah sifat cahaya yang pertama. Dia bergerak lurus. Sebagai contoh dalam gambar yang di sebelah kanan ni, kamu nampak bukti cahaya tu bergerak lurus, dia susunkan kad manila kad tu ada 3. 1, 2, 3 manila kad. Dekat manila kad tu dia buat lubang. Kemudian dia nyalakan lampu suluh. Cahaya tu boleh tembus ikut lubang tu lah. Daripada satu lubang pergi ke lubang lain. Itu membuktikan bahawa cahaya tu bergerak lurus lah. Dia ikut saja lubang tu. Tak ada pula cahaya tu naik atas lompat ke, tak ada. Sebab itu adalah sifat cahaya yang pertama. Ingat ya, sifat cahaya yang pertama, cahaya bergerak lurus. Okey. Antara bukti lain yang menunjukkan cahaya ni bergerak lurus, ada banyak dalam kehidupan kamu. Kamu boleh tengok di alam sekeliling. Tapi ini cikgu bagi 3 contoh. Contoh yang pertama, yang kotak berwarna biru tu. Alur cahaya matahari pada celahan pokok di dalam kawasan hutan. Seperti dalam gambar ni lah. Kamu tengok. Dekat gambar ni. Matahari daripada sana tu, hujung sana tu. Bila cahaya tu masuk, boleh nampak ada satu garisan. Kenapa ada garisan-garisan tu? Sebab ada pokok-pokok, daun-daun pokok yang menghalang. Tapi dekat sini kita boleh nampak setiap garisan tu garisan yang menegak. Adakah kamu tengok garisan yang bengkok-bengkok ke, kona-kona ke? Tak ada kan? Semua garisan tu garisan yang menegak. Dia menunjukkan dekat sini cahaya tu bergerak lurus. Kemudian kita tengok pula yang dua. Cahaya lampu daripada helikopter. Okey. Lampu yang dia hidupkan daripada helikopter ni, kamu boleh nampak menegak saja dia turun ke bawah. Ada ke lampu ni bengkok-bengkok kat sini? Tak ada kan? Ini menunjukkan bahawa juga cahaya tu juga bergerak dalam satu garisan lurus. Okey. Yang ketiga, cahaya lampu daripada lampu kereta. Kalau kamu naik kereta pada waktu malam, ayah kamu ke mak kamu bawa kereta ke, ataupun naik motosikal ke, bila dia hidupkan lampu daripada kenderaan, lampu tu pergi ke depan lah kan? Sebab dia menghala ke depan. Kalau lampu tu hala ke tepi, cahaya tu pergi ke tepi. Itulah yang kita panggil sebagai sifat
cahaya tadi tu. Cahaya bergerak lurus. Okey. Sekarang kita nak masuk tentang bayang-bayang. Ke bawah sikit. Okey. Bayang-bayang ni terhasil sebab apa? Kita dah belajar dah pada tahun 2. Bayang-bayang dia terhasil apabila cahaya tu dia dihalang oleh sesuatu. Sebagai contoh lah kan, kalau cikgu berdiri di depan lampu, okey, cikgu menghalang cahaya tu, dekat belakang akan terhasil lah bayang-bayang. Sebab cahaya tu kat depan cikgu, cahaya tu kena pada badan cikgu. Cahaya tak boleh menembusi badan cikgu. Jadi terhasillah bayang-bayang. Bayang-bayang yang warna pink ni, tengok ayat dia. Bayang-bayang terbentuk apabila cahaya yang bergerak lurus, kan tadi kita katakan, cahaya bergerak lurus, dia dihalang oleh sesuatu objek. Sebagai contohnya, dekat sini gambar yang ni, dihidupkan lampu meja, lepas tu dia letak tangan dia. Jadi tangan dia tu menghalang cahaya dari lampu meja tu. Maka dekat bawah tu terhasillah bayang-bayang. Boleh faham? Okey, tengok pula yang warna purple tu, kotak warna purple. Kejelasan bayang-bayang. Kejelasan bayang-bayang yang terbentuk mungkin berbeza mengikut jenis objek yang menghalang dia. Bayang-bayang pun ada yang jelas, ada yang kurang jelas, ada yang langsung tak ada bayang-bayang. Macam mana tu? Kita tengok. Okey, tengok tu. Kejelasan bayang-bayang. Gambar di sebelah kanan ada objek yang lutsina. Lutsina ni adalah objek yang kita boleh tengok terus melepasi dia. Seperti apa? Seperti cermin yang lutsina lah. Ada setengah cermin lutsina sebagai contoh. Ni nasib ada Tupperware cikgu ni. Cikgu punya bekas ni. Dalam ni ada gula. Ini contoh plastik yang lutsina. Cikgu boleh tengok terus dalam dia. Ini yang kita panggil sebagai lutsina. Ada sesetengah objek yang kita panggil sebagai lut cahaya. Lut cahaya ni, kalau kita tengok dia kan, kita boleh nampak tapi tak berapa jelas. Sebagai contohnya, cermin dekat rumah kamu. Cermin tingkap nakor rumah kamu tu. Tingkap yang sekeping. Kalau dekat sekolah tu kan, cermin tingkap dekat kelas kamu tu. Kamu kalau ada orang lalu dekat luar, kamu boleh nampak ada orang lalu. Tapi kamu tak tahu siapa yang lalu. Kita boleh nampak bayang-bayang dia sahaja. Itu yang kita panggil sebagai lut cahaya. Seterusnya kita ada pula objek yang kita panggil sebagai legap. Objek yang legap ni adalah objek yang kita tak boleh nampak terus. Contohnya kalau cikgu buat gini. Cikgu tutup macam ni. Nampak tak muka cikgu? Tak nampak kan? Jadi buku ni kita panggil sebagai objek yang legap. Jadi kena ingat kita ada 3 jenis objek. Lut sinar, lut cahaya dengan legap. Lut sinar ni benda yang kita boleh tengok terus, menembusi dia. Objek yang lut sinar dia tidak ada bayang. Kemudian kita ada pula objek lut cahaya. Lut cahaya ni kita boleh cahaya boleh tembus tapi tidak semua. Boleh faham? Umpama cahaya tu ditapis. Jadi dekat objek yang lut cahaya, bayang-bayang boleh wujud tetapi bayang-bayang tu tidak jelas. Seterusnya kita ada objek yang legap, iaitu objek yang macam buku ni lah. Kalau buku ni kita letak bawah cahaya, memang ada terus bayang yang jelas. Okey, ni cikgu terangkan sekali lagi. Lut sinar, objek yang lut sinar macam contoh ni. Kalau kita pegang objek yang lut sinar, boleh tembus, boleh nampak terus muka dia. Lut sinar membenarkan semua cahaya melaluinya. Contoh plastik yang jernih. Okey. Seterusnya kita ada pula objek yang lut cahaya yang tengah tu, yang warna kuning, kotak warna kuning. Objek yang lut cahaya membenarkan sebahagian saja, umpama kita tapis dia. Sebahagian cahaya melaluinya. Contohnya plastik yang kabur-kabur sikit tu, ataupun tingkap dekat kelas kamu kat sekolah kan kabur-kabur kan tingkap tu. Bukan habuk, memang tingkap tu dia buat macam tu, kabur-kabur. Seterusnya kita ada objek yang legap yang warna purple tu. Objek legap tidak membenarkan cahaya melaluinya. Contohnya kad manila, buku. Jadi kalau cahaya terkena dengan objek yang lut sinar, dia tak ada bayang. Manakala cahaya kalau terkena dekat objek yang lut cahaya, ada bayang tetapi bayang tu tidak jelas. Manakala dekat objek yang legap, kita
akan ada bayang-bayang yang sangat jelas. Okey, itu sahaja kita punya kandungan pembelajaran kita hari ini sebenarnya. Singkat je. Kita belajar dua benda. Yang pertama tadi apa? Kita belajar bahawa cahaya bergerak lurus. Kena ingat ya, cahaya bergerak lurus. Yang kedua, kita belajar tentang bayang-bayang. Dalam bayang-bayang ada objek yang lut sinar, ada objek lut cahaya dan objek yang legap. Okey, sekarang kita nak buat soalan latihan. Okey, buka buku latihan kamu, muka surat apa tadi cikgu cakap? Muka surat 43. Okey, tengok muka surat 43. Okey, cikgu terangkan. Okey. Muka surat 43. Soalan yang pertama, soalan A, dia kata berdasarkan rajah di atas, nyatakan pemerhatian bagi aktiviti F dan G. Okey, kalau kita tengok aktiviti F tu kan, dia guna teropong. Teropong dia menegak kan, lurus saja teropong dia. Jadi kalau kita tengok melalui teropong tu, boleh nampak tak api tu? Boleh nampak kan? Jadi pemerhatian untuk F, awak boleh tulis mata dapat melihat lilin ataupun mata dapat melihat api. Kamu boleh tulis macam tu. Manakala yang G tu pula, untuk G, dia minta pemerhatian untuk G. Kan bengkok kan dia punya ni. Dia punya teropong tu bengkok. Kamu rasa kalau kita tengok kat teropong yang bengkok tu, boleh nampak tak api tu? Tak boleh nampak kan? Jadi pemerhatian kamu, api tidak dapat dilihat. Itulah G. F tadi, api dapat dilihat. G pula, api tidak dapat dilihat. Boleh faham? Okay, itu. Manakala B, berikan satu sebab bagi pemerhatian kamu terhadap aktiviti G. Tadi G kita kata apa? Dekat G tu kita kata apa? Kita kata api tak dapat dilihat. Jadi dia minta sebab. Apa sebab apa? Sebab apa G tu api tak dapat dilihat? Sebab apa? Sebab teropong tu bengkok. Itulah jawapan dia. Sebab dia. Sebab apa kita tak nampak api tu? Sebab teropong dia tu bengkok. Okey, C dia kata, apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada aktiviti yang dijalankan? Kesimpulannya dekat sini, apa dia? Apa sifat cahaya tadi yang cikgu cakap? Sifat cahaya tadi. Cahaya bergerak lurus. Itulah kesimpulan dia. Dekat F, kita boleh nampak api tu. Sebab cahaya tu bergerak lurus daripada hujung sampai ke mata kamu. Teropong tu lurus, jadi cahaya boleh bergerak. Manakala dekat G ni tadi, dia bengkok-bengkok. Cahaya tak boleh nak bergerak bengkok-bengkok. Jadi sebab itulah dekat G kita tak boleh nampak cahaya api tu. Jadi kesimpulan dekat C, cahaya bergerak lurus. Okey. D, dia kata selain daripada aktiviti dijalankan, cadangkan satu aktiviti lain yang boleh menunjukkan sifat cahaya yang sama. Lakarkan susunan radas. Dia suruh melukis lah. Aktiviti apa yang kita boleh buat yang nak buktikan cahaya ni bergerak lurus. Tadi cikgu ada bagi 3 contoh kan. Yang pertama sekali, cahaya melalui pokok-pokok dalam hutan. Cahaya daripada helikopter. Yang ketiga tadi, apa dia? Cuba ingat. Jadi kamu boleh lukiskan tadi. Ataupun kalau nak senang, lukis saja gambar lampu suluh. Lampu suluh keluarkan cahaya. Itu je senang. Ataupun kamu lukis gambar menara api atau menara api. Tak tahu, tanya mak kamu. Lukis gambar menara api, dia keluarkan cahaya. Itulah bukti cahaya bergerak lurus. Okey. Okey, sekarang muka surat 44. Okey, tengok pula muka surat 44. Okey, dia kata rajah berikut menunjukkan bayang-bayang yang dapat dilihat apabila cahaya dipancarkan menerusi beberapa objek. Ada objek R, S dengan T. Tadi kita ada 3 objek, 3 jenis objek, kena ingat. Yang pertama sekali lut sinar, lut cahaya dengan legap. Okey, dia kata nyatakan pemerhatian berdasarkan rajah di atas. Okey. Dekat R tu ada bayang-bayang tak? Tak ada kan? Jadi itulah pemerhatian kamu. Dekat R tiada bayang-bayang. Dekat S ada bayang-bayang? Ada. Tapi bayang-bayang tu jelas tak? Dekat S pemerhatiannya bayang-bayang
tidak jelas. Dekat T. T tu bayang-bayang dia jelas ke tidak? Jelas. Jadi dekat T, bayang-bayang jelas. Itulah pemerhatian dia. R, tiada bayang-bayang. S, bayang-bayang kabur. T, bayang-bayang jelas. Okey. Kita tengok pula soalan B. Berdasarkan pemerhatian di A, jelaskan bagaimana bayang-bayang boleh terbentuk. Okey, macam mana bayang-bayang ni terbentuk tadi? Kalau kita ingat tadi. Bayang-bayang, jawapannya, bayang-bayang terbentuk apabila cahaya tidak boleh menembusi objek. Itulah dia. Itulah sebenarnya kata cikgu cakap. Bayang-bayang dia terbentuk apabila cahaya tidak boleh menembusi objek. Kalau objek tu lut sinar, dia boleh tembus. Kalau objek tu lut cahaya, dia boleh tembus cahaya tu, tapi sikit-sikit je. Manakala kalau objek tu legap, cahaya langsung tak boleh tembus. Okey, C. Padankan bayang-bayang RST dengan sifat objek penghalang yang betul. R. R tadi ada bayang-bayang tak? Tak ada bayang-bayang. Jadi apa dia? Lut sinar, lut cahaya ataupun legap? Tandakan. S. S ada bayang-bayang? Ada, tapi dia kabur-kabur. Maksudnya dia lut cahaya ke lut sinar? Pilih. T. T bayang-bayang dia jelas. Maknanya objek dia tu apa dia? Okey. D. Adakah penyiasatan ini menunjukkan sifat cahaya bergerak lurus? Betul atau tidak? Fikirkan, jawab. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Jawab muka surat 43 dengan 44. Pastikan kamu faham video ni. Kalau kamu rasa macam tak faham lah, ulang balik video ni daripada awal. Sebab tajuk hari ni ringkas saja sebenarnya. Cuma kita kena fahamkan, baca, tengok balik video ni. Kalau ada sebarang lagi masalah, boleh PM cikgu. Okey, sekian sahaja. Terima kasih.